Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita mulakan majlis dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh Allah. Kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segenap puja-pujian yang selayaknya bagi Allah. Kita mohon kepada Allah untuk menyampaikan salam dan selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, para ulama, aulia, syuhada, salihin dan sekalian mereka yang mengikut jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah ke akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bersama-sama berusaha untuk mendalamkan lagi, mengukuhkan lagi pemahaman kita terhadap akidah kita. Sesungguhnya akidah yang kita ambil ataupun akad yang kita ambil dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita ingat, harus kita periksa dan harus kita perbaharui kembali setiap waktu. Saya sebenarnya nak menyampaikan berkenaan dengan sifat Allah, Al-Qudrah, Al-Iradah dengan Al-Ilm. Tetapi memandangkan ada beberapa isu yang mendatang, yang saya lihat ada keperluan untuk kita menangani, maka saya sentuh sedikit insya-Allah sebelum saya pergi kepada isu utama. Saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan arus gerakan ideologi LGBT sekarang ini yang sedang yang mula berkembang di negara ini. Ya. Lesbian, gay, ya, bisexual, transgender, queer, pansexual. Sekarang ni dah LGBTQ sampai dah berapa dah? Ya, dia dah ditambah-tambah dah di belakangnya itu. Dan saya ingin mengaitkannya dengan juga satu fenomena yang sedang kembali bangkit sekarang ini, yang dipanggil sebagai ideologi komunisme. Ya, komunisme. Siapa sangka ideologi ini ada pihak-pihak yang ingin menghidupkannya kembali? Siapa sangka? Tetapi begitulah, ya. Kekufuran itu kadang-kadang dia recycle pemikiran yang sama sebab dia tak ada benda baru dia nak bawa. Sebenarnya lawan kepada tauhid satu saja, syirik. Mereka tidak ada alternatif lain untuk membantah tauhid kecuali dengan syirik. Dan syirik itu ada bermacam-macam wajahnya. Ada bermacam-macam jenis dan bermacam-macam bentuknya. Apa kaitan LGBT dengan komunisme? Ya. Kalau kita kaji sejarah LGBT ini, ya, antara pendorong utama tersebarnya gerakan ini sebenarnya adalah berkait dengan falsafah yang sama tersebarnya komunisme, iaitu gerakan menyamaratakan antara masyarakat. Ini dipanggil sebagai gerakan penyamarataan. Nak menyamaratakan semua orang, nak menyamaratakan semua perkara. Ustaz, baguslah tu. Apa masalah dia? Nak menyamaratakan setiap orang sama dengan orang yang lain. Bukankah Islam itu datang juga untuk menyamaratakan antara manusia? Bukankah Islam juga datang untuk mengatakan bahawa manusia itu tidak ada perbezaan darajat? Betulkah? Betulkah Islam datang untuk menyamaratakan manusia? Betulkah Islam datang untuk menghapuskan perbezaan-perbezaan darajat di antara manusia? Nah, ini adalah satu lontaran, serangan fikiran yang datang daripada Barat hari ini. Biasa kita dengar slogan equality. Betul? Kesamarataan. Rupa-rupanya gerakan LGBT ini berkait dengan isu ini. Kerana pada pandangan mereka, saya temui teori ini daripada pandangan seorang ahli falsafah Jerman, ahli sosiologi Jerman, saya terlupa nama dia. Tapi dia yang kata benda ni. Dia kata, if you want to understand the roots of LGBT movement, it is about equalizing, untuk menyamaratakan masyarakat. Kenapa? Kenapa LGBT berkait rapat dengan isu equality ini?
Kerana pada pandangan mereka, pada pegangan mereka, semua perbezaan yang wujud dalam sesebuah masyarakat bermula daripada perbezaan yang wujud dalam keluarga dulu. Saya ulang lagi sekali. Setiap perbezaan yang kita lihat dalam struktur masyarakat, di mana pun kita berada, perbezaan itu bermula daripada perbezaan darajat dalam keluarga. Kita belajar menghormati orang yang di atas kita daripada kehidupan kekeluargaan kita, pengalaman kita hidup dalam keluarga. Kita belajar mak ada kerjanya, ayah ada kerjanya, abang ada tugasnya, adik ada tugasnya masing-masing daripada institusi kekeluargaan. Maka, kalau nak menghapuskan perbezaan ini, maka apa yang harus dihapuskan? Institusi dan struktur kekeluargaan harus dihapuskan dulu. Tak boleh untuk kita kata pemimpin sama dengan rakyat, lelaki sama dengan perempuan, anak sama dengan ayah, lelaki sama dengan perempuan, ulama sama dengan orang awam. Tak boleh nak cakap macam gitu kalau institusi kekeluargaan kita masih pegang teguh lagi. Institusi kekeluargaan ni apa? Adanya seorang lelaki, adanya seorang perempuan yang berkahwin, melahirkan anak-anak. Ayah di atas, anak-anak di bawah. Betul? Ke anak-anak sama taraf dengan ibu ayah? Ada yang samanya. Samanya apa? Memang ada persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah semua orang mampu untuk masuk syurga. Bukan kerana dia ayah, kemungkinan dia masuk syurga lebih tinggi daripada anak. Betul ke begitu? Aku ni ayah, aku ni lebih senang masuk syurga daripada hang sebab aku ayah. Ada ke macam itu? Tak. Dari segi peluang masuk syurga sama tak? Dari segi itu sama. Dari segi undang-undang hukum hakam syarak sama tak? Sama dan juga tidak sama. Mana kita boleh kata hukum nafkah anak sama dengan hukum nafkah ayah? Ayah kena kasih nafkah, anak terima nafkah. Betul? Jadi ada persamaan dan ada juga perbezaan. Tak boleh untuk kita kata semuanya sama rata. Baik, kita balik kepada isu keluarga ni. Ini saya cerita tentang falsafah sedikit. Sebab falsafah ni sudah menyusup masuk dalam akidah sebenarnya. Tanpa kita perasan. Mereka menggunakan slogan-slogan yang manis. Kebebasan. Apa lagi? Penyamarataan. Apa lagi yang mereka guna? Keadilan. Apa lagi? Pembaharuan. Ini slogan-slogan yang memang sangat menarik perhatian khususnya yang muda-muda remaja. Tapi di sebalik slogan yang manis itu terdapat racun. Kita harus berikan perhatian. Jadi racun LGBT ni nak samaratakan semua. They do not want differences. Dia orang tidak mahu ada perbezaan. Sebab pada pandangan mereka, berlakunya pencabulan kuasa kerana adanya kuasa itu sendiri. Kalau tak ada kuasa, tak ada orang yang lebih berkuasa ke atas orang lain, yang lebih tinggi daripada orang lain, maka tidak boleh ada pencabulan kuasa. Maka jalan keluarnya pada pandangan cetek mereka, dia short-sightedness, mereka ni cetek pandangan. Karl Marx ni pendek pandangan ni sebenarnya. Pengasas ideologi komunisme ni bukan orang Cina ya, tapi orang Yahudi. Nama dia Karl Marx. Kalau tengok dekat internet, Google tu muka dia berjambang, sangat besar jambang dia tu. Dia seorang Yahudi dan dia tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa dia tak percaya pada Tuhan? Falsafah yang sama. Sebab sebelum perbezaan yang wujud dalam institusi keluarga, yang membeza-bezakan antara manusia asalnya adalah kepercayaan kepada Tuhan, dia kata. Bila you percaya kepada Tuhan, maka you mula percaya ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada pencipta, ada makhluk. Itu dia kata punca perbezaan. Lepas tu baru perbezaan dalam institusi kekeluargaan. Bila ada dua perbezaan ini, maka kita akan lihat perbezaan dalam masyarakat. Antara pemimpin dengan rakyat, ulama bukan ulama, orang yang yang lebih bijak dengan orang yang kurang bijak, orang yang lebih kuat dengan orang yang kurang kuat. Dia kata perbezaan ini semua bermula dari kepercayaan kepada Tuhan, dan kepercayaan kepada Tuhan pula membawa kepada perbezaan dalam darajat dalam institusi kekeluargaan. Maka gerakan LGBT ini dia nak hapuskan semua perbezaan itu. Maka yang perkara pertama sekali yang mereka kena buat adalah hapuskan kelakian itu sendiri.
dan hapuskan keperempuanan itu sendiri. Dahsyat dia orang ni. Ini saya yakin ilham daripada syaitan. Manusia biasa kalau duduk fikir, dia tak terfikir benda-benda gila seperti ini. Hilangkan kelakian seorang lelaki ataupun hapuskan definisi kelakian itu sendiri. Tidak ada yang dimaksudkan sebagai lelaki. Dan hapuskan definisi keperempuanan itu. Tidak ada yang dipanggil sebagai perempuan. Awak adalah jantina apa yang awak pilih sendiri untuk diri awak. Awak kalau lelaki, tetapi awak nak pilih jadi perempuan, maka pilihan awak itu sepatutnya diletakkan lebih tinggi daripada jantina yang mana dengannya awak dilahirkan. Faham? Jantina awak adalah berdasarkan pilihan. Your gender is based on your choice. Bukan berdasarkan jantina apa yang awak dilahirkan dengannya. Macam mana tu? Saya kalau pilih nak jadi perempuan, maka pilihan saya itu lebih penting dan lebih benar daripada, minta maaf sebut, alat kelamin saya. Kalau awak perempuan, awak nak jadi lelaki, walaupun awak tahu awak tidak ada alat kelamin lelaki, awak pilih untuk jadi lelaki, maka awak adalah lelaki. Ini dipanggil sebagai gender fluid. Gender fluid ni adalah jantina yang bersifat fluid, yang tidak sabit. Jantina itu tidak sepatutnya bersifat sabit. Nampak daripada satu kepada satu, lebih satu kepada satu, dia domino effect. Mulanya daripada apa? Nak menghapuskan semua perbezaan. Akhirnya kelakian dan keperempuanan juga harus dihapuskan. Sekarang ni kan kita dengar isu-isu seperti ini. Ya, ada seorang transgender di Malaysia ni, dia kata apa? Dia kata jantina bukan terletak pada alat kelamin tetapi pada otak. Bukan terletak pada alat kelamin tapi kepada otak orang itu. Apa bahaya kepercayaan seperti ini? Kalau tidak dibendung, dia tidak akan ada had, dia tidak akan ada limit. Kenapa berhenti pada setakat jantina? Kalau betul nak buka pintu itu, kita bukalah seluas-luasnya. Macam mana nak buka? Kita kata, saya rasa saya adalah seorang budak kecil di tubuh orang dewasa. Maka apa saja yang saya buat, saya tidak bertanggungjawab sebab saya belum dewasa lagi sebenarnya. Maka saya boleh pergi bunuh orang, saya boleh pergi curi kereta, dan saya tidak akan kena hukuman seperti mana hukuman ditimpa kepada orang dewasa. Sebab apa? Sebab pada pandangan mereka, identiti awak berdasarkan kepada apa yang awak rasa. Nah, ini kegilaannya di situ. Kalau kita main rasa-rasa, habis. Kenapa berhenti di situ? Oh, saya rasa saya ni adalah seekor kambing yang terperangkap dalam badan seorang manusia. Atau saya rasa saya ini adalah bulan yang terperangkap. Inilah jadi halusinasi. Kalau tanya ahli ataupun pakar psikologi, psikiatri, dia akan kata ini kegilaan. Betul tak? Saya rasa saya ni meja lah. Saya rasa saya ni tikus lah. Kita akan hantar dia ke hospital gila. Tapi kenapa seorang lelaki yang kata saya rasa saya ni perempuan lah, kita malu nak kata itu gila? Kenapa? Sebab apa? Stigma. Sebab apa? Ini dah jadi perkara tabu. Tabu ni bila tegur nanti orang marah balik. Sebab mereka banyak sokongan. Sokongan ni dari mana? Daripada barat dah. Barat campak duit millions untuk mempromosikan ideologi ini. Kerana target dia sebenarnya apa? Targetnya Islam sebenarnya. Tapi dia bijak. Dia cari C-A-R-I-K, bukan cari, carik. Dia mencari secara perlahan-lahan. Ideologi ataupun kepercayaan Islam dicari. Tujuan utamanya adalah untuk merobohkan tauhid. Tujuan utama adalah untuk merobohkan tauhid. Sebab tanpa tauhid, kita tidak akan ada aturan kemasyarakatan. Kalau tak ada tauhid, kenapa anak-anak kena hormat ayah? Kenapa? Kalau tak ada tauhid, kenapa seorang isteri kena taat pada suami? Kenapa bukan suami yang taat pada isteri? Kalau tidak ada Tuhan, kenapa orang awam kena dengar ulama, bukan ulama dengar orang awam? Kenapa? Suka hati saya lah. Betul tak? Suka hati kita semua lah. Nampak? Bila dah berlaku penyamarataan, yang akan roboh tauhid.
Sebab tauhid yang mengikat struktur kemasyarakatan itu. Aturan kemasyarakatan dalam Islam. Dalam hukum fiqah kita ada banyak aturan tak? Ada banyak. Setiap orang ada tempat dia masing-masing. Bila kita hapuskan tempat-tempat ni, masyarakat akan roboh dan hancur. Ini yang mereka nak buat. Anak tak tahu mana duduk dia. Ayah tak tahu mana duduk dia. Seorang isteri dah tak tahu mana duduk dia lagi. Ustaz, saya bayar kereta, saya bayar rumah, saya pun kerja. Kenapa saya nak dengar cakap suami saya? Betul tak? Betul tak? Betul tak? Biasa tak dengar seperti ini sekarang? Dah banyak dah. Dan saya rasa ini soalan jujur daripada wanita hari ini. Dia jujur tanya, Ustaz, saya kerja lebih banyak daripada dia. Saya mengandung, saya masak, saya kerja, saya bayar rumah, saya bayar kereta. Kenapa saya kena dengar cakap suami saya yang kerjanya terbongkang je kat rumah, Ustaz? Kenapa talak di lidah dia, bukan di lidah saya? Kan? Ini soalan valid ni. Kita harus jawab soalan ni. Saya rasa saya dah jawab pada sesi-sesi yang lalu. Minta maaf mengecewakan para kaum hawa di belakang. Saya sebenarnya dah jawab soalan tu. Sebenarnya struktur masyarakat kita sudah banyak dikacau. Bila dah kena kacau, memang berlaku kekeliruan. Kalau kita balik kepada struktur asal, nafkah terletak di bahu siapa? 100% di bahu siapa? Suami. Maksudnya apa? Suami tidak berhak langsung untuk suruh isteri pergi kerja. You don't have a single right to do that. Para isteri, awak tidak ada tanggungjawab kewangan walaupun 1 sen. Islam telah membebaskan awak daripada tanggungjawab kewangan. Sebelum feminisme bercakap tentang hak wanita, mereka ni lembab pada saya. Iaitu slow. Islam dah terlalu ke hadapan. Islam dah bebaskan wanita daripada tanggungjawab kewangan. Maksud dia tak boleh main faham-faham layang ya. Bulan ni tak cukup ni nak bayar ni. You faham-faham lah ya. Faham-faham tu apa? You pun kena kerja juga. Kalau isteri tak nak kerja, suami mula marah pula. Macam mana nak bayar rumah, nak bayar kereta ni, you tak kerja. Isteri boleh cakap, abang, sebenarnya saya tak payah kerja pun sebenarnya. Saya kerja ni bonus untuk abang. Lelaki-lelaki sedar dekat sini, saya nak beritahu. Bila isteri kerja, bonus untuk awak. Bukan tanggungjawab mereka untuk bekerja. Bonus. Jadi tolong para suami, hargai isteri-isteri awak yang bekerja. Jangan sekali-kali exploit dan ambil peluang daripada kerjanya isteri itu. Dan tolong ringankan bebanan mereka. Wallahi saya sebut, wanita yang bekerja, kalau nak kira secara purata, secara umum, tugas mereka sebenarnya lebih banyak dari kerja lelaki hari ini. Awak tak mengandung, awak tak masak, awak tak bersihkan rumah. Kalau awak buat, baguslah. Kalau tak buat, awak setakat pergi kerja, isteri pun pergi kerja 9 to 5, 8 to 6. Lepas tu awak nak letak diri awak tinggi. Hak awak apa? Apa hak awak nak letak diri awak lebih tinggi daripada mereka? You have no say. Awak tak ada apa-apa. Sebab tu, nak meletakkan diri awak tinggi di atas isteri, pastikan awak menjalankan tanggungjawab awak. Bila isteri keluar bekerja, minta maaf pada isteri. Abang minta maaf. Setiap hari minta maaf pada isteri. Abang minta maaf, abang tak dapat cari nafkah cukup, awak kena kerja bersama-sama dengan abang. Abang minta maaf. Bukan menyombong diri, bukan asyik cakap tentang hak suami. Ini masalah. Baik, balik pada poin tadi. Jadi isu LGBT ni isu lebih besar. Dia bukan pasal lelaki nak jadi perempuan, perempuan jadi lelaki, lelaki nak dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dia bukan setakat itu. Dia ada yang lebih besar di sebaliknya. Dan itu kita bongkar dalam kuliah akidah. Bila kita belajar akidah, kita kena belajar semua ni. Umat Islam tak boleh jadi sebuah umat yang cetek fahaman dia. Kita kena masuk sedalam yang mungkin. Sebelum orang masuk dalam, kita masuk lebih dalam. Supaya kita faham agenda politik di sebaliknya. Agenda ekonomi di sebaliknya. Agenda akidah di sebaliknya. Agenda serangan akidah yang mereka lontarkan kepada kita. Jadi, saya mohon kita rujuk kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ada mengajar kepada kita bahawa masyarakat ataupun alam ini secara keseluruhannya ada hierarki. Setuju tak? Hierarki ni ada tingkatan. Boleh terima tak benda ni? Maksud dia ada yang atas, ada yang bawah. Boleh terima? Saya geletik sikit ibu-ibu dekat belakang. Tengok, saya nak uji ni. Boleh terima ke tak boleh terima ni? Manusia pertama lelaki ke perempuan? Assalamualaikum. Lelaki yang malu nak jawab. Tengok betapa gentlemannya lelaki-lelaki kita ni. Biarlah perempuan jawab, Ustaz. Kan?
Sombong pula nanti kan. Manusia pertama memang lelaki. Perempuan dicipta dari mana? Daripada lelaki. Apa maknanya itu? Daripada lelaki, betul tak? Adakah Allah cipta Sayyidina Hawa dengan Sayyidina Adam bersama? Tidak. Allah cipta lelaki. Wanita dicipta daripada lelaki. Daripada. Maksudnya apa itu? Oh Ustaz, maksudnya itu lelaki inilah yang paling berkuasa sekali kat atas perempuan. Perempuan kena dengar apa semua kita cakap. Mengarut, bukan itu. Bukan itu. Tetapi wanita juga tidak dilahirkan daripada lelaki. Dia diambil daripada sebahagian lelaki. Dia bukan dilahirkan melalui lelaki. Jadi dia bukan anak. Dia bukan hubungan bapa dengan anak. Apakah istilah terbaik untuk katakan hubungan Nabi Adam dengan Sayyidina Hawa itu sebenarnya? Nabi dah kasih istilah yang terbaik. Nabi kata, An-nisa syaqaiqur rijal. Perempuan adalah adik-beradik kepada lelaki. Oh Ustaz, adik-beradik sama lah tu. Siapa kata adik-beradik sama? Abang dengan adik sama. Itu hubungan sebenarnya antara lelaki dengan perempuan. Dia hubungan abang dengan adik. Dia bukan hubungan anak dengan ayah. Dia juga bukan hubungan adik-beradik kembar yang sama setaraf. Dia adalah hubungan antara abang dengan adik kecil. Sebab tu orang dulu panggil suami dia apa? Orang sekarang pun sama juga. Abang, perasan tak? Suami panggil isteri adik. Cik adik, kenapa? Walaupun cik adik tu mungkin umur lebih besar daripada dia. Sebab faham konsep tu. Suami kita lelaki adalah abang kepada perempuan sebenarnya. Bila sebut abang tu maksud dia apa? Sepatutnya lebih bijak, sepatutnya lebih kuat, sepatutnya lebih rajin, sepatutnya lebih bertanggungjawab, sepatutnya lebih mampu menguruskan, sepatutnya lebih macam-macam lebih lah, sepatutnya lah abang tu. Nah, itu hubungan dia. Dia bukan sama. Saya tak setuju bila orang kata lelaki dengan perempuan sama. Tidak sama. Dia betul adik-beradik, tetapi ada abang, ada adik. Ada abang, ada adik. Dalam Quran ada sebut tentang darajat tak? Bila dengar perkataan darajat, biasanya dengar dekat mana? Antara dua darjat. Best tak dengar dia? Antara dua darjat. Tak seronok kan? Bila sebut darajat je, oh yang di atas akan menindas yang di bawah. Itu yang kita belajar daripada cerita P.Ramlee antara dua darjat. Orang kaya, orang berada, orang berpengaruh dengan orang yang tidak berada, orang yang miskin, yang tidak berpendidikan. Dua darjat yang sentiasa bertembungan. Itu yang diajar oleh komunisme juga. Sebab tu mereka nak sama ratakan semua orang. Sebab dia kata apa? Orang miskin akan selalu bergaduh dengan orang kaya. Orang kaya akan selalu menindas orang miskin. Jadi kita samakan semua. Itu cara orang bodoh. Nampak? Orang kelang kabut yang berfikir tanpa wahyu, yang tidak diajar oleh Tuhan, yang berdegil tak nak belajar daripada para Nabi. Para Nabi dah siapkan jalan keluar yang paling baik. Dia kata bukan untuk menghapuskan perbezaan. Nak buang kezaliman, caranya bukan dengan menyamaratakan semua orang. Itu tidak betul. Itu tidak boleh membawa kepada keadilan. Cara untuk adil adalah untuk meletakkan setiap perkara pada tempatnya. Betul tak? Dan macam mana kita nak tahu setiap perkara itu tempatnya di mana? Adakah berdasarkan perbincangan? Adakah berdasarkan demokrasi? Adakah berdasarkan undi? Oh, awak letaknya di sini. Sebab apa? Sebab ramai-ramai kata awak patut duduk sini. Suami patutnya di sini, isteri patutnya di sini. Siapa kata? Oh, sebab majoriti kata begitu. Adakah caranya begitu? Tidak. Macam mana kita tahu duduk letak perkara setiap perkara? Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya pencipta kita yang tahu mana letak ni. Aku cipta benda ni letaknya di mana. Betul? Aku cipta lelaki letaknya di mana. Aku cipta perempuan letaknya di mana. Aku cipta matahari letaknya di mana. Aku cipta binatang letaknya di mana. Aku cipta pokok letaknya di mana. Bila setiap perkara itu diletak pada tempatnya, itulah keadilan. Bukan menyamaratakan lelaki dengan perempuan, ketua dengan pemimpin, ulama dengan bukan ulama, pokok dengan kucing, kucing dengan manusia, babi dengan gunung. Itu bukan adil. Itu kebodohan. Itu akan menghancurkan alam ini.
Ini yang nak dibawa oleh gerakan LGBT ini. Dia bermula daripada perbezaan lelaki dengan perempuan. Jadi sebagai umat Islam kita harus berkeras dalam bab ini. Berkeras ni bukan berkeras tanpa ilmu, bukan keras bodoh, marah tak kena sebab, tak kena tempat. Kita faham apa kesan buruk dia. We know what's going on. Kita tahu apa berlaku kalau perkara ini dibiarkan berleluasa. Seluruh struktur masyarakat akan roboh. Bukan sebab kita ni diskriminasi. Oops, saya tarik balik. Memang betul kita diskriminasi. Tapi diskriminasi kita diskriminasi yang positif. Patut tak kita diskriminasi? Assalamualaikum. Patut tak diskriminasi? Diskriminasi itu apa ke benda? Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu diskriminasi itu. Wamtazul yaum itu maksud dia apa? Kita baca Yasin beberapa kali kita baca Yasin. Sampai ayat tu Allah kata apa? Di hari akhirat nanti Allah akan mendiskriminasikan. Allah kata yang kafir ke sana kamu, ke tepi kamu. Ini untuk orang yang beriman saja. Orang beriman bersama orang beriman, orang yang tidak beriman bersama orang yang tidak beriman. Itu diskriminasi atau tidak? Diskriminasi itu, tapi positive discrimination kita kata. Diskriminasi positif. Bagi tandas ada diskriminasi tak? Lelaki masuk tandas lelaki, perempuan masuk tandas perempuan. Bagus tak diskriminasi itu? Bagus. Pergi sekolah ada diskriminasi? Ada. Ni bilik guru, ni bilik darjah. Jangan murid pergi duduk dalam bilik guru, guru duduk dalam bilik darjah. Naik kereta, ada diskriminasi tak? Ada. Nak mandu mesti ada lesen. Orang tak ada lesen boleh mandu? Tak boleh. Diskriminasi tak? Diskriminasi, tapi ini semua positive discrimination. Perbezaan yang positif. Jangan kita tolak semua jenis diskriminasi. Dalam Islam ada diskriminasi. Dan antara diskriminasi paling penting adalah perbezaan jantina. Jangan kacau benda tu. Jadi seruan saya, lelaki, tambahkan kelakian kamu. Yang perempuan, tambahkan keperempuanan kamu. Jangan lelaki jadi lelaki, jadi perempuan. Perempuan pula nak jadi lelaki. Itu yang ganggu rumah tangga hari ini. Itu yang rosak rumah tangga hari ini. Lelaki dah tak tahu macam mana nak jadi lelaki. Ustaz, lelaki ni apa ke benda ustaz? Lelaki ni bukan alat kelamin awak aja yang membuat awak lelaki, bukan setakat itu. Bukan setakat janggut awak yang tebal. Tapi sifat kelakian. Ustaz, lelaki ni apa sifat dia ustaz? Saya nak faham lah ustaz, saya tak faham. Ada cakap macam itu kan. Nak faham lelaki senang saja. Allah dah kasih perumpamaan dalam Quran. Cuba buka surah Al-Lail. Al-Laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wama khalaqadz dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Allah kata apa? Demi malam yang meliputi dan demi pagi yang terang benderang dan demi lelaki dan perempuan yang Allah ciptakan, sesungguhnya kemampuan dan usaha kamu itu berbeza-beza. Allah, cantik itu. Jadi nak faham lelaki tengok apa? Tengok pagi. Nak faham perempuan? Tengok malam. Ni bagi orang yang dah tak tahu hakikat diri dia. Dia ada gender dysphoria. Dia keliru. Perempuan ni apa, lelaki ni apa. Senang. Malam nanti kalau nak faham perempuan itu apa, pukul 12, pukul 1 pagi tu duduk tengok malam. Tengok apa ustaz? Tengoklah. Tengok keadaan malam tu macam mana. Takutlah ustaz nanti ada hantu. Kan? Ini masalah lah. Quran suruh kita perhatikan alam. Tengok alam kan. Tengok. Malam ni apa? Malam ni tenang. Betul? Jadi perempuan kena menenangkan. Bukan menyerabutkan lelaki. Kalau awak menyerabutkan suami awak, awak bukan perempuan yang betul. Suami penat-penat balik kerja, nyanyom kan? Malam begitu ke saya tanya malam? Wahai malam di belakang, adakah begitu malam? Bising ke malam? Menyerabutkan ke malam? Malam ni menenangkan. Apa lagi malam? Malam ni semua terang benderang ke? Semua orang boleh tengok. Begitu ke malam? Tidak. Malam itu menutupi. Malam itu rahsia. Betul? Malam itu indah. Jadi perempuan yang cerita semua hal suami isteri dia, kat semua orang, dia bukan malam. Dia pagi. Semua benda dia nak bilang. Hari ni suami saya marah saya. Kan? Tak guna punya lelaki kan. Cerita kat Facebook, kat Instagram dia. Itu bukan perempuan yang sebenar wanita. Wanita yang sebenar wanita, dia pandai merahsiakan aib keluarga dia.
Bukan yang mulutnya pop semua dia cerita. Itu sudah hilang keperempuanannya. Hilang keperempuanannya. Apalagi malam. Malam tak menunjuk-nunjuk, betul tak? Malam tidak menunjuk-nunjuk. Ni wanita yang nak tunjuk semua keindahan dia itu, sudah tidak ada lagi rahsia pada dia. Apa yang orang lain tahu tentang dia, suami dia pun tahu. Apa yang suami dia tahu, orang lain pun tahu. Di manakah rahsia malam itu? Maka bila malam dah bukan malam lagi, apa perlunya perempuan lelaki kepada malam? Sebab tu dah banyak lelaki tak nak kahwin, betul tak? Awak mungkin tak tahulah. Saya buat kaunseling, saya tahu lah. Lelaki ganteng-ganteng, handsome-handsome, kaya-kaya tak nak kahwin. Tanya apa pasal? Ustaz, wanita-wanita hari ini menakutkan Ustaz. Dia scary. Dia kata. Kenapa scary? Kenapa menakutkan? Yalah Ustaz, minta macam-macam. Lepas tu kadang-kadang macam dia orang lagi pandai daripada saya Ustaz. Saya takut bab tu. Saya takut beli isteri saya lagi pandai daripada saya. Ini masalah awak. Kenapa awak tak pandai sangat? Malas belajar, malas cari ilmu, malas berfikir. Sebab tu bodoh. Saya kadang-kadang cakap straight. Berapa buku baca setahun? Saya baca buku, buka satu muka surat pening kepala Ustaz. Macam itu bagus lah. Memanglah isteri awak patut dekat atas awak. Bilalah cari ilmu, bilalah sungguh-sungguh berfikir. Adalah tu berfikir macam nak cari duit lah Ustaz. Okeylah, memang layaklah awak diketuai oleh orang lain. Bila sungguh-sungguh mencari ulama, nak belajar sesuatu ilmu yang baru. Alah Ustaz, saya duduk-duduk kat masjid dengar Ustaz ceramah, saya dengar je, lepas tu balik-baliklah. Memang layaklah awak di bawah. Memang layak awak di bawah. Lelaki itu apa lelaki? Tengok pada pagi, itu lelaki. Pagi itu apa pagi? Wan nahari iza tajalla. Pagi itu apa pagi? Orang bangun tidur, betul? Segalanya terang jelas, betul? Semangat, betul? Kuasa, betul? Kekuatan, betul? Memberi cahaya, betul? Memberi nafkah, betul tak? Cahaya matahari beri nafkah kepada pokok-pokok ni semua ni. Beri nafkah kepada tumbuh-tumbuhan, beri nafkah kepada ni. Pagi dia bukan relax. Bang buat apa bang? Entahlah, tak tahu lah nak buat apa. Pagi bukan begitu. Pagi dia tak akan buang masa dekat kedai kopi, buang masa. Tak. Kenapa buang masa? Saya dah tak ada kerja, dah pencen kan. Saya berkata dah pencen, tak ada kerja lagi. Anak, isteri, cucu, cicit, saudara mara tu semua di bawah tanggungjawab siapa? Kalau bukan lelaki-lelaki dalam keluarga itu. Hari ni banyak atuk-atuk, pakcik-pakcik, mentang-mentang dia dah pencen, dia relax one corner. Istilah orang Singapura, dia relax one corner. Dia cari corner, ujung-ujung, dia relax kat ujung. Apa nak jadi, jadilah kat dunia ni. Apa jadi dengan anak isteri, anak saudara aku, anak buah aku, itu hal dia orang masih muda. Aku dah settle, hidup aku dah settle. Mana boleh begitu? Lelaki tetap lelaki. Dia mesti ada kehormatan. Isteri tengok tunduk. Sebab apa? Bukan kerana takut suami tempeleng. Bukan. Saya sayang suami saya. Saya hormat suami saya. Sebab saya ada beberapa masalah. Saya bincang dengan dia. Dia mesti tahu menyelesaikan masalah saya. Hari ini bila tanya suami, suami pun tak tahu macam nak buat. Abang saya ada masalah. Entahlah, aku pun tak tahu. Kau tanya orang lain. Hilanglah hormat isteri kepada suami. Suami dah bukan macam raja. Dulu orang sayang, orang hormat kepada ayah. Sebab ayah macam raja dulu, balik rumah aja main, lari balik, betul tak? Sebab apa? Ayah ni ada karisma. Ayah panggil isteri, isteri datang. Sekarang panggil berkali-kali, isteri sibuk dengan handphone kadang-kadang, betul? Sebab apa? Pada jiwa seorang lelaki itu sudah tidak ada kelakian lagi. Sudah tidak ada kuasa karisma lagi. Kuasa ni bukan untuk menindas, kuasa ni adalah untuk menguruskan kehidupan. Tegur anak. Dulu anak-anak, Masya Allah, ayah panggil sekali dah, berlari kadang datang. Sekarang ni dipanggil berkali-kali pun, ayah tak tahu nak buat apa dah. Ayah boleh kata, entahlah Ustaz, saya tak tahu. Dulu jarang kita dengar orang cakap macam itu. Dulu seorang ayah akan cari jalan. Tak apa Ustaz, saya cuba lagi. Saya cuba cara yang berbeza. Hari ni entahlah Ustaz, nak buat macam mana. Itu yang berulang-ulang kat mulut lelaki-lelaki hari ini. Daripada yang muda sampai ke yang tak muda sangat. Macam mana isteri nak hormat pada kita? Kepagian kita tu sudah hilang. Orang cari rezeki pada waktu pagi. Orang menyelesaikan masalah pada waktu pagi, bukan pada waktu malam. Jadi bezakan tu. Malam dengan pagi ada beza tak? Ke sama? Siapa yang menyamakan malam dengan pagi, rosak tak dia? Rosak alam ini. Bila malam dijadikan pagi, pagi dijadikan malam, apa akan jadi?
Apa akan jadi? Cuba bayangkan kat Johor ni, semua orang Johor menganggap pagi sama dengan malam. Apa akan jadi? Agak-agak cuba fikir sikit, apa akan jadi? Sekolah nak buat pukul berapa? Sekolah kena tukar ke malam. Betul? Bila sekolah tukar ke malam, tidur kena pukul berapa? Pagi kena tidur. Apa masalah Ustaz tidur pagi bangun malam? Masalah sebab tubuh kita ini tidak dicipta begitu. Kita ada circadian rhythm tu kan. Circadian rhythm tu dia selari dengan pergerakan bumi ini. Bila pagi bangun. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, Allah sebut dalam Quran. Aku jadikan pagi untuk hidup. Bukan untuk tidur, kan? Jadi dekat situ Allah dah tetapkan pagi untuk ini, malam untuk ini, perempuan untuk ini, lelaki untuk ini. Kaitkan dengan isu LGBT tadi itu. Bila jumpa siapa-siapa LGBT, jangan asyik marah dia, jangan asyik laknat dia, Nabi laknat, Allah laknat, tak habis-habis benda tu. Cerangkan dia kesan buruk yang akan berlaku pada masyarakat nanti. Ajak dia berfikir besar sikit. Kau tak sempit sangat. Saya nak apa saya nak. Semua hal apa yang saya nak. Kalau gitu, saya nak kutuk awak pun saya berhak lah. Betul tak? Dia nak pilih LGBT dia nak pilih dia punya gender. Tapi bila orang marah, dia tak kasih. Dia kata dia ada hak untuk pilih. Kita tak ada hak untuk pilih, untuk marah. Nampak tak? Kecelaruan fikiran di situ. Kecelaruan akidah sebenarnya. Sama juga dengan isu komunisme. 83. Isyak. Sikit je. Ya, minta maaf seminit saja. Saya nak tutup isu komunisme ni. Ini akidah ni. Komunisme mengatakan bahawa apa? Semua orang juga harus disamaratakan. Betul tak? Semua orang pakai baju sama, naik basikal sama. Itu isu ranting. Isu yang lebih besar dia adalah jurang kaya miskin itu harus dihapuskan. Orang kaya harus diteks lebih. Bahkan harta itu harus dimasyarakatkan. Harus dikongsi oleh semua orang. Macam mana tu? Harta harus dikongsi oleh semua orang. Awak punya gaji hanya harus sesuai dengan awak punya keperluan. Maksud dia apa? Kalau nak jaga satu anak perlu RM1,000 sebulan, awak ada 3 anak, awak hanya boleh dibayar gaji RM3,000. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Anak kalau seorang gaji RM1,000 saja, berdasarkan keperluan awak. Dengar macam best kan? Tapi tidak adil sebenarnya. Sebab apa? Innallaha yarzuqu man yasha. Allah kasih rezeki kepada siapa yang dia nak. Siapa kamu untuk menghadkan rezeki orang? Dia orang kaya lah. Tak bermakna dia lebih dekat dengan Allah. Betul tak? Siapa rasa kat sini orang kaya lebih dekat dengan Allah? Saya rasa Allah tak adil lah. Allah jadikan dia kaya. Tok nenek dia semua orang kaya. Kan? Kenapa tak adil pula? Mungkin dia orang kaya, tapi awak orang berilmu. Keluarga orang berilmu tak kaya. So what? Ustaz, saya tak ada ilmu, saya juga tak kaya, Ustaz. Tak adil Allah ni. Tidak. Awak mungkin ada cara lain. Awak mungkin boleh tambah ibadah awak. Jadi kemungkinan awak untuk masuk surga sama semua. Tak kira kaya, miskin, berilmu, tidak berilmu. Jikalau awak sungguh-sungguh mencari Tuhan, di situ kita sama. Di situ kita sama. Maka jangan kita merasa hasad. Jangan merasa hasad itu orang atas ni orang bawah. Di mata Allah tak ada atas, tak ada bawah. Atas bawah ni hanya untuk menguruskan alam ini saja. Di mata Allah, orang yang bertakwa lah yang paling tinggi sekali. Betul tak? Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan bangsa kamu, bukan keluarga keturunan kamu, tetapi siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang paling mulia. Dan siapa yang menentukan siapa yang paling bertakwa? Bukan manusia. Allah, dan kita kenal diri kita sendiri. Kalau kita tahu kita tidak bertakwa, jangan kita letakkan diri kita di atas orang lain. Kalau kita tahu kita bertakwa, pun tak perlu untuk kita letakkan diri kita di atas orang lain. Sebab Allah sudah pastikan makam kita nanti di syurga. Jangan takut. Jangan takut. Jadi sebagai rumusannya, hati-hati dengan gerakan yang sedang menyebar luas hari ini. Isunya bukan setakat tentang gender, tetapi berkait dengan akidah. Akidahnya tentang apa? Tentang hierarki, duduk, darajat setiap perkara di seluruh kewujudan ini. Akidah umat Islam mengatakan bahawa setiap perkara ada tempat dia tersendiri yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mensejahterakan masyarakat. Hormati darajat ini.
hormati derajat ini, insya-Allah akan selamat masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.